Kata Allah suruh dia makan. Sampai aku nak makan duduk Kuala Selangor, boleh sanggup bawa kereta pergi makan KL. Nak makan satu pinggan ni, astagfirullahaladzim. Lainlah kalau ada Tok Guru datang ceramah dekat apa, aku nak pergi dengan Lainlah. Ini nak pergi makan ni, nak pergi makan apa yang sedap-sedap tu. Kalau dah pergi ke Putrajaya, begini, nak makan, tak boleh suruh. Lainlah kalau kita saja lalu. Ada satu sahabat, dia boleh tuan-tuan, kira-kira dia pergi dekat Tepung, nak pakai ikan batin semata-mata. Pergi sana kena agama Allah pula. Astagfirullahaladzim. Dan saya pun makan ikan batin, kata makan. Bila sampai kat Tepung tu, kita makan lah. Ni saja nak pergi makan, yang salah nak terangkan. Duit nak pergi makan ikan batin tu, baik kita masuk tabung masjid. Baik kita bagi semangat Allah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan yang lazat-lazat ke yang sihat-sihat, yang berzat ke yang lazat. Sebab tu tuan-tuan, orang dulu-dulu dia akan pastikan makanan bukan lazat jadi keutamaan, tapi zat jadi keutamaan. Halal dan thayyiban mubarakah. Saya tuan-tuan, nenek saya dalam keluarga saya yang mati nampak husnul khatimah ni beliau nenek saya. Dia mati nak sembahyang tuan-tuan. Allahu Akbar, batu-batu jatuh. Bila jatuh tu tuan-tuan, Allah meninggal atas tikus jannah. Meninggal dalam tudung dia ni, dalam pakaian semayang dia, meninggal atas tikus tuan-tuan. Allah meninggal. Nenek, saya nak cerita nenek saya ni tuan-tuan, ya Allah. Dia ni kalau tulis Cina tak makan dah tuan-tuan. Tulis, dia tak tulis Cina apa nak makan, jangan Cina, jangan ni puan-puan tak tahu. Kan? Saya kalau pergi rumah dia sampai sekarang ni tuan-tuan, saya teringat lagi masa saya kecil-kecil di rumah dia. Dia makan nasi dengan garam ni biasa. Nasi itu dia gaul dengan garam dan tak minyak dia, minyak masak, minyak kelapa tu dia masak sendiri. Lepas tu tak minyak tu kami sampai lah cucu mai dah mai tu nak jamu makan nasi kan. Dia nasi rumah dia tuan-tuan tu lah. Dia tak akan makan kalau ikan kering Cina buat dia tak makan. Kalau beli kedai kan, kalau beli biskut pergi rumah dia tak makan. Tu yang Cina apa orang makan aku kan. Tak tahu dia buat apa kan. Jamu tuan-tuan makanan dia. Ni memang kan Allah lazat. Saya nak cerita pasal furuh. Bila makanan dia buat tu dengan sebab takut syubhah, memang sedap. Kita sampai rumah dia tu, kami kalau nak makan sedap di rumah dia tu yang paling sedap sekali. Makan nasi gaul dengan teh minyak tu dengan garam. Tak pun garam sikit makan. Allah tuan-tuan. Sedap sampai sekarang saya duk cari orang yang buat nasi pita apa teh minyak tak jumpa nak makan tuan-tuan. Tu kenangan di rumah dia itulah yang paling sedap kan. Kalau dia tahu kami nak sampai, ya, dia biasanya dia tangkul ikan sepat kan, kalau itu ada paling kan. Dia tangkul ikan sepat tu dia goreng. Masya Allah tuan-tuan. Itu makanannya. Dia tidak akan makan benda-benda yang ada usul syubhat dia masuk. Alhamdulillah Allah bagikan dia mati dalam keadaan ada wudu, mati dalam keadaan nak sembahyang. Tuan-tuan subhanallah. Kita ni cucu tak tahu lagi, cucu ngaji zaman Mesir tak tahu lagi. Tak ada nak bagi nenek tuan-tuan tak gaji Mesir mana pun kerja amal ibadat dia kuat. Waktu tu dulu amal kuat sebab tu amalan dia kuat sebab dia jaga makanan. Kita tak jaga makanan. Bila tak jaga usul-usul makanan ada syubhat, maka iman kita tak kuat. Sebab itu kita malah bangun subuh, tahajud, payah, terkejut pun tak bangun juga. Tuan-tuan habis jiran bangun dia tak bangun. Pasal tuan-tuan kembali lagi. Pasal tak telefon, pasal jam tu jam ni. Habis satu tangan jaga dia tak ikut. Sebab apa? Ni hati dia mati. Tuan-tuan na'udzubillah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat ya. Ibrahim bin Adham. Ya tuan-tuan, ini Ibrahim Adham ni satu orang yang dikenali sebagai wali. Ya tuan-tuan, Ibrahim Adham ini cukup terkenal. Ya ayat-ayat dia ayat-ayat yang penuh dengan nasihat. Dia ni masya-Allah hebat. Dia cerita satu hari dia pergi tempat orang mandi. Orang dulu dia buat tempat mandi wak dia kata mandi wak. Bila dia sampai sebab dia pakai jubah umur dia orang tak pergi masuk. Dia kata dia orang miskin pinjau. Mandi wak kena bayar. Kata bayar kan mandi wak kan. Lalu bila sampai jangan masuk kecuali kamu ada duit boleh bayar tiket. Maka tuan-tuan dia duduk depan tu dia nangis. Dia menangis. Terkejut orang. Dia orang yang apa pula menangis. Dia duduk kat depan dia doa, ya Allah, aku nak masuk tengok nak mandi buat ni pun
tak diizinkan tanpa ada upah, tak boleh bagi tiket, tak boleh masuk. Macam mana lah aku nak masuk tempat para nabi-nabi dan para awliya siddiqin dengan percuma? Macam mana aku nak masuk? Yaktimah, kehebatan dia boleh. Tempat orang mandi itu boleh dijadikan sebagai yaktimah. Tuan-tuan, tiket agama nak masuk ke tempat mandi wak ni, bukan? Kadang-kadang di situ orang pakai tuala macam mandi wak ni kan. Berapa? Katalah 10 ringgit. Tak ada 10 ringgit tak boleh masuk. Syurga tuan-tuan, tiket masuk syurga berapa? Nak masuk syurga ni tuan-tuan, pahala kena bayar. Nak masuk syurga ni pahala kena bayar. Kalau dosa 60%, pahala 40%, masuk neraka ni. Na'udzubillah. Agak-agaknya kita tuan-tuan, pahala kita dah 51% ke belum? Ni tuan-tuan, kalau nak belek, tuan-tuan, kalau nak belek, nak masuk syurga ni kena banyak pahala. Sebab itu kena banyak berfikir dan berpandu sekarang. Baik, tersebut di dalam wahyu yang diturunkan pada sebahagian para nabi. Dia tak sebut nabi mana lah. Tapi dia sebut antara wahyu-wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada nabi-nabi ini. Antara lain dia sebut, wahai anak Adam, wahai anak Adam, engkau membeli neraka dengan harga mahal. Kata tiket kita tengok konsert musik tu berapa ke? Bukit Jalil. Benar kata konsert ni jual tiket murah. Dulu orang nak Shah Alam ni tuan-tuan, saya ingat lagi tuan bila ni, ada satu ketika dibatalkan konsert Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan tu tak penting nyanyi pun, dia main ming yang lebih tuan-tuan kan. Tapi tiket yang paling murah 250. Saya ingat lagi masa itu tuan-tuan, masuk Soka Bawa Semua bila dibatalkan ni, hotel-hotel di Shah Alam ni penuh dah ditempah. Ada satu kerabat di Raja tuan-tuan, mungkin duduk depan, tiket harga RM10. Tiket duduk depan nak tengok tuan-tuan. Saya tak tahu siapa pernah penyanyi-penyanyi perempuan yang nampak pusat, pakai baju ketat sedap, nampak pusat terangkat tu, boleh tengok live beliau pusat dia dekat, bayar RM10 tuan-tuan depan. Satu keluarga di Raja datang, tempah di hotel. Agak masuk dalam Sokabor kan, kami besar, kami dah tempah hotel apa semua. Tiba-tiba saat akhir batas, atas bakul dan kalau Allah. So ribu tu kan, dengan tempah hotel dengan apa? Kalau datang ke Masjid Negeri, eloklah tempah hotel apa semua kan, Masjid Negeri. Kalau datang, tapi tuan-tuan, problem kat Masjid Negeri mana ada kena bayar. Ustaz Azhar Idrus tuan-tuan, duduk depan, duduk belakang sama. Siapa datang duduk depan kan, tak kena bayar. Duduk sebelah dia tak kena bayar kan? Tapi itulah tuan-tuan, nak masuk neraka ni kena bayar mahal ya. Dan kamu tak nak beli syurga dengan harga yang murah. Syurga ni tuan-tuan, pagi-pagi datang rumah Allah Ta'ala kan kena bayar pun, tak nak beli tuan-tuan kan. Inilah pelanggan manusia. Artinya dia kata ada kalanya pengeluaran untuk maksiat itu banyak tapi jadi ringan. Ringan mudah je. Tengok orang pergi bangun untuk, saya ingat saya pernah berforum dengan Azmir Mustafa Andi Setan. Sekarang dah tak Andi Setan, tuan-tuan, dengan janggut dia, dengan apa kan. Saya jumpa dia lah terlepas masa di Masjid Negeri. Dia duduk tuan-tuan, Masjid Negeri itu daripada siang malam di situ, iktikaf kan. Saya forum dengan dia. Dia cerita masa dia setan dulu, ya Allah, dia tu Ustaz, dapat dia 3-4 ribu ni joli je Ustaz. Dia pergi hotel. Bila dia berubah tu, bini dia tak panggil dia. Jadi dia tak panggil dia berubah. Berubah tu tuan-tuan. Yang dia berubah, dia cerita hebat. Dia kata dia berubah tu bukan sebab Ustaz tegur dia, Mak Saleh tegur dia. Tuan-tuan, hidayah. Dia pergi nak buat lanjutan, dia kursus buat filem dekat London tuan-tuan. Dia cerita ada satu masalah yang bersebab dia. Tanya dia daripada mana, dia pun sebut Malaysia. Masalah tu foto Malaysia Islamic country. Kan, dia kata. Lepas tu dia pun masalah ni, dia cerita saya kenal orang Malaysia ni bagus-bagus lah kawan-kawan saya amalkan Islam. Masalah ni puji. Dia masa duduk sepak pun dia rasa malu. Dia kata aku sebiji pun tak ada apa yang disebut oleh kawan ni. Saya jumpa kawan saya puasa tak tinggal. Kawan saya orang Malaysia semayang berjemaah. Kawan saya orang Malaysia kalau datang mana ni tidak pergi clubbing. Orang Malaysia very good, very nice apa semua kan. Dia duduk terkena tuan-tuan. Dia kata satu pun benda yang kawan tersebut pun tak kena kat aku. Dia malu tu balik-balik tu tuan-tuan. Alhamdulillah Allah bagi hidayah kan.
tuan-tuan. Dia kata 5,000 semalam habis gitu ya. Tapi kalau nak bagi derma, berkira tuan-tuan, berkira untuk jalan Allah, berkira ni yang payah. Baik, Abu Hazim kata, ada kata syurga itu tidak dapat dicapai kecuali dengan meninggalkan kesukaannya di dalam dunia, dan saya itu ringan dan sedikit untuk mendapatkan syurga. Ya tuan-tuan, ingat kesukaan kita apa? Cuba tanya orang-orang yang buat maksiat, memang dia suka. Dia suka mabuk, dia suka perempuan, dia suka judi, dia suka maksiat. Cuba tanya orang buat maksiat, dia suka ke tak suka? Mana tak suka? Kadang-kadang pergi gelap sampai umur 60, 70. Hari itu mesti kau buat sorotan. Orang bencin, ambil duit bencin, pergi gelap mana. Bila tanya kenapa, pakcik rasa sihat kat sini. Sebab bila pakcik nari-nari ni berpeluh, dia kata jadi pakcik rasa muda sikit. Kan? Bila dia umur nak ajak makcik nari, makcik dah tua tak larat kan. Duduk sini, astagfirullahaladzim. Ada mesti kau buat sorotan banyak gelap malam. Yang dalam tu otak-otak baru bencin. Ambil duit bencin tuan-tuan. Alhamdulillah. Tengok tuan-tuan, dia rasa sikit je. Itu kesukaan dia. Pelapis tu dia punya kesukaan dia. Jadi tuan-tuan, syurga ni kena tinggalkan kesukaan kita yang berdosa. Tapi tuan-tuan, kita kena cari kesukaan baru yang tidak berdosa. Suka ngaji, suka dengar ceramah, ini suka yang bagus. Kerana ada kata neraka itu tidak dapat dihindari kecuali dengan menanggung semua kesukaran dunia, dan saya itu duduk ringan dan sedikit di samping keselamatan daripada neraka. Contoh berbayarnya sukar dunia ni, memang kita rasa payah. Tapi dibanding dengan sukarnya api neraka, lagi payah dan sukar api neraka. Azab kata sahabat Nabi tuan-tuan, bila mereka diseksa, mereka redha. Tuan-tuan tengok orang-orang ikhwan muslimin sekarang, penjara Mesir padat, tuan-tuan nak duduk pun susah. Tapi mereka masih lagi tuan-tuan redha, pasrah. Mereka duduk dalam penjara, duduk umat bumi baca Quran. Ya tuan-tuan, sekarang satu fenomena baru dalam penjara di Mesir sekarang ni, bila orang ikhwan masuk, hak yang penyambut tu jadi baik. Tuan-tuan, sekarang masuk penjara kat Mesir ni ulama, orang soleh-soleh ditangkap, dipenjarakan oleh rejim Sisi laknatullahi alaihi. Ya tuan-tuan, tapi itulah kesukaran untuk kerja akhirat ni tuan-tuan. Memang dibandingkan dengan azab akhirat, kesukaran untuk kerja akhirat ni tidaklah sangat payah. Payah ke tuan-tuan pagi-pagi nak bangun subuh? Tak payah mana pun. Tapi bagi orang munafik, tuan-tuan, Allah payah baik aku tidur. Baik aku tidur. Payah ke tuan-tuan untuk berjihad? Memang nampak payah. Tapi dibanding dengan azab akhirat, lebih baiklah kita menempuh kesukaran, sedikit kesukaran dunia. Kadang-kadang tak ada mati pun tuan-tuan dalam medan perang. Allah bagi hidup sampai berterusan mati atas katil. Kadang-kadang tuan-tuan tak pernah luka pun kita ni. Dibanding dengan sahabat Nabi, bila sebut saja masuk Islam, Allah daripada hari pertama sampailah last memang menempuh kesukaran, kepayahan. Yang bagaimana keluarga Yasir lepas masuk Islam tuan-tuan ditikam, dibunuh, diseksa. Sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan macam-macam. Bilal ibn Rabah diletakkan batu di atas dada dia. Dia sambil tuan-tuan diseksa, diikat kaki tangan, ditarik dengan kuda. Tuan-tuan, tu Bilal letak batu atas tangan, atas dada dia. Dia kata ahadun ahad, Allah yang satu, Allah yang satu. Kita baru letak bantai golek atas dada, ahad, akhirnya dia ahad, akhirnya cuti. Ahad juga tuan-tuan kan. So bini kata apa? Bangun, pergi masjid. Ahad terkejut. Bini kata, suami aku meninggal jadi Bilal. Kat Bilal, dia kata akhirnya dia ahad, cuti. Aku kata, cuti tak payah pergi masjid. Kita ni terus untuk kita ni. Balik tadi, dia kata padahal kamu dapat masuk syurga hanya dengan meninggalkan 1% saja daripada kesukaan kamu, dan dapat selamat dari neraka dengan sabar menderita 1% ya daripada kesukaan. Tuan-tuan, dalam Islam bukan semua benda kesukaan Islam tak ada. Tuan-tuan masih boleh suka daripada sudut makan. Islam kata makan, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah. Nak makan apa? Teh itik boleh makan. Malaysia ni pelik semua orang Malaysia makan semua serbi teh itik makan. Orang Kelantan makan teh itik kan. Saya tak tahu teh itik, tak nak tengok. Tapi yang saya tahu orang Kelantan makan teh itik. Kan? Saya tak tahu tuan-tuan. Teh itik
dia macam mana saya tak pernah tengok tuan-tuan kan. Macam-macam. Orang Malaysia ni makan macam-macam tuan-tuan kan. Daripada segala jenis. Di Malaysia ni makan tak macam-macam. Makanlah asalkan halal dan thayyiban. Halal namun dia tuan-tuan tak bukan tak sungguh. Ya tuan-tuan. Orang Jawa makan macam-macam kan. Orang banyak orang banyak makan paling kuat. Sekapal dia makan. Kan. Sekapal saya tengok baru ni saya pergi tempat banyak. Dia kata kami orang banyak ni makan sekapal Ustaz. Makan nasi sekapal. Tunjuk kita. Dan sekapal tu sekepal. Kami kata sekepal, dia kata sekapal kan. Boleh makan. Tapi wala tusrifu, jangan melampau. Jangan melampau, jangan makan. Allah Ta'ala bagi anak kat kita yang ya Allah clear jelas, jangan makan ni lahmal khinzir, darah, tak boleh makan. Hal lain yang mudarat Allah tak bagi makan. Yang tak mudarat, tak bersepok. Ya Allah tak bagi makan daging babi. Daging lain Allah tak semua betul-betul. Kita kat Malaysia ni macam-macam boleh makan. Beladung ada. Landak boleh makan. Betul-betul. Cuma pegas bor tak bagi makan. Sebab Nabi dia nak kumpul landak. Tempat saya Kuala Selangor tu tuan-tuan, masa saya sampai dulu tahun 96, tenggiling banyak. Pagi-pagi pergi sekolah tu kena hati-hati, tenggiling lintas. Orang Jawa tuan-tuan jumpa tenggiling dia makan. Bila makan sekarang ni nak jumpa tenggiling tak adalah tuan-tuan. Kan? Saya bayangkan makan tenggiling ni, dia tadi bagus untuk Power Rangers. Tuan-tuan, orang Melayu nak bagi kumpul satu-satu benda sebut kata Power Rangers. Jadi power je habis tenggiling dia angkut. Dulu kat sekolah tu, pagi-pagi kita lintas ada tenggiling kena lagu kereta. Tenggiling, saya duduk rumah kawan saya, ini tu Kuala Selangor. Duduk sembang-sembang tenggiling masuk rumah dia. Lepas tu keluar balik. Tenggiling punya banyak Kuala Selangor dulu. Landak banyak dulu. Landak banyak Kuala Selangor dulu. Saya sampai dulu landak tutup tepi jalan biasa. Tapi sekarang tak jumpa dah. Sebab orang dah makan. Betul kan? Bila orang mula makan dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat boleh makan. Nak cerita banyak benda boleh makan. Tapi jangan melampau. Tengok tuan-tuan, syahwat Allah Ta'ala bagi, tak ada masalah kesukaan untuk nafsu syahwat. Siang puasa malam Allah kata nak bersatu dengan isu. Nak kahwin satu boleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh. Kecuali kalau tuan-tuan masuk persatuan takwa tak boleh. Orang persatuan takwa takat satu je, takut bini tua. Itu takwa, tak boleh. Kalau tuan-tuan tak masuk persatuan tak boleh kahwin. Kan? Saya tengok banyak ahli sini, tuan-tuan kan. Ahli tetap lah tu kan. Kalau ahli tak tetap, dia juga dia ahli tetap nampak kita serupa. Tuan-tuan kan. Ini yang masalah, banyak ahli tetap. Jadi boleh, tak ada masalah, bukan dosa. Tuan-tuan apa lagi? Banyak benda kesukaan. Baru-baru ni tuan-tuan orang bincang masalah hiburan. Dalam Islam boleh berhibur. Cuma saya nak pesan kat tuan-tuan, sekarang ni banyak dah tuan-tuan orang yang jahil. Dia buat masuk tuan-tuan dalam masjid surah gendang. Ini tak boleh. Ya tuan-tuan, dalam masjid gendang walaupun tuan-tuan ya anak-anak pun tak boleh. Ni ulama sepakat dah. Dalam masjid jangan bawa gendang. Walaupun gendang itu harus, tapi kalau waktu dalam orang nak sembahyang gudang ya gudang tak boleh. Ya tuan-tuan, ni fatwa ulama keliru tuan-tuan kan. Daripada dulu jangan gendang dalam masjid. Jangan gendang dalam masjid, tak boleh. Kita kadang-kadang nak buat lantunan mahabbah Nabi, cinta Rasul. Cinta Rasul buat benda Nabi larang. Ambil gendang, ya ana, ya ana. Itu yang mana bukan ya ana kan. Dalam masjid tu gendang kan. Hari itu saya pergi forum dengan Zua Ekspedisi. Zua Ekspedisi satu masjid. Siapa yang tanya saya dulu? Dia kata Ustaz ni malam ni start dengan Zua Ekspedisi. Kita cadang nak suruh Zua main lah 3-4 lagu dengan gitar dia dalam ni. Saya kata jangan buat gitu. Nak main dengan gitar dia kat luar. Nak main dengan gitar dia kat luar. Kata jangan masjid haram. Itu Ustaz tak boleh. Gitar tu khilaf ulama boleh tak boleh. Tapi main kat luar tu. Apa saya pula ni tempat Ustaz. Aku cinta. Itu mana boleh tuan-tuan kan. Tak boleh. Walaupun aku cinta Rasul kan. Ni gitar tu mana boleh. Main dalam masjid tak boleh. Tuan-tuan main kat luar. Nak nasyid tengok orang sembahyang ke tidak kan. Kalau orang tengok sembahyang nak pergi nasyid depan tak ada juga. Tuan-tuan kan. Jadi kita kena jaga hukum-hukum akal. Dalam masjid bukan tempat nanti kehormatan masjid jadi hilang. Kita nak main gendang ni, kehormatan masjid jadi hilang. Tuan-tuan kan. Budak-budak bawa gendang duduk latih dalam masjid gendang. Masjid ni patutnya khusyuk, tawaduk, duduk dalam tu mengingati
Subhanahu wa taala. Bersilat boleh dalam masjid, tak ada masalah. Agak bersilat Nabi, nama Nabi itu pernah orang bersilat, tak ada masalah. Itu tidak menghilangkan kehormatan. Tuan-tuan, kuliah tak ada masalah, itu tidak menghilangkan kehormatan. Jangan masjid itu tempat jamming pula, tak boleh katakan. Balik cerita tadi muslimin dan muslimat. Jadi kita kesukaan kita ni tak ada masalah, boleh dengan syarat-syarat tertentu. Jadi 1% dia kita ni nak masuk Islam, tak macam sahabat masuk Islam, tidak menderita pun. Contohnya, berapa kali tuan-tuan menderita kerana tuan-tuan nak masuk Islam? Diskriminasi mana ada? Tak ada masalah pun. Sahabat Nabi menderita. Itu pun tuan-tuan, kadang-kadang kita kata susah lagi nak amal Islam. Tak ada kesusahan langsung kepada kita di akhir zaman ni nak amal dengan Islam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi ini dapat sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat ada ciri-ciri ahli syurga yang dapat beramal terus dengan amalan ahli syurga untuk kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berhenti sekadar insya-Allah. Kita akan sambung cerita sifat syurga dan penduduknya ini dalam kuliah yang akan datang. Baik, sebelum tutup tuan-tuan, ada dua iklan Satu iklan yang pertama, iaitulah saya dapat mesej rayuan daripada satu madrasah di Kedah, di Kampung Belang Kedah, tuan-tuan. Madrasah At-Tarbiyah Islamiah, tuan-tuan, Kampung Belang Kedah. Jadi mereka sekarang ini dalam proses menyiapkan madrasah tersebut. Jadi semalam ini orang bagi tahu terpaksa terhenti sekejap kerja-kerja penambahbaikan pada madrasah tersebut kerana kekurangan dana. Jadi bagi tuan-tuan yang pada pagi ini yang berhasrat untuk membantu madrasah tersebut, bolehlah insya-Allah kita lupa waktu hari ini. Kalau bentuk kajadah kat belakang tu, boleh sama-sama kita bantu insya-Allah. Sama-sama kita bantu supaya projek mereka itu nak siapkan madrasah tersebut dapat disiapkan insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, di luar sana saya bawa air yang dah disyifahkan dengan 30 juz Al-Quran yang dikeluarkan juga oleh satu Ma'at Tahfiz Kuala Selangor yang saya bawa tuan-tuan, Ma'at Tahfiz Akademi Syahadah Tahfiz Al-Faizin Kuala Selangor. Tuan-tuan yang untuk jadikan rawatan dalaman, untuk syifah dan sebagainya, bolehlah dapatkan. Budak-budak nak baca 30 juz Al-Quran, kita beli sambil menderut pada pihak Ma'at Tahfiz. Sebotol baru RM2 ada kat Quran. Itu saja tuan-tuan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada pagi ini jadi motivasi kepada kita bersama untuk beramal. Jadi kita ngaji ini tuan-tuan, salah satu tujuan utama dia samaratul ilm al-amal, yakni motivasi daripada ilmu ni buahnya adalah kekuatan kita, motivasi kita untuk beramal. Dengan kita sama-sama beramal menuju kepada keredaan Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu